Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan Abang bercerita. Cerita-cerita yang orang hantarkan kepada Abang melalui email, panggilan telefon dan juga melalui WhatsApp, voice tu semua, Abang combinekan, Abang kumpulkan semua, Abang ceritakan semula. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran kita semua. Sebenarnya pengalaman-pengalaman yang orang hantar ni sebenarnya sesuatu benda yang bagus sebenarnya bila kita dengar. Sekurang-kurangnya kalau kita menghadapi situasi yang lebih kurang sama, kita tahu apa nak buat. Jadi cerita kali ini agak panjang. Jadi abang minta maaf sangat-sangat kalau terpaksa abang panjangkan cerita supaya bersabar dulu. Cerita je memang menarik dan lain daripada yang lain. Abang dapatkan melalui email kali ini, berlaku pada tahun 1990-an. Lebih kurang 94 ke 95 macam itulah. Tapi ceritanya memang tak pernah abang ceritakan setakat ini. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan permudahkan segala urusan kita. Juga moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Jadi abang mulakan sekarang ceritanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Lan yang berlaku dekat Johor Bahru tahun 1994 ke 95. Dia tak dapat nak pastikan, dia kata di antara 94 hingga 95. Pada waktu tu, mereka, Lan dan kawan-kawannya menyewa dekat satu rumah dekat Johor Bahru. Dekat dalam rumah tu ada yang tukang masak, ada yang kerja kedai makan, ada yang kerja-kerja biasa je. Kerja kilang, bukanlah kerja-kerja yang hebat-hebat macam kerja cikgu, kerja yang kerani, bukan kerja-kerja yang hebat macam tu. Mereka semua ada lebih kurang 10 orang, menyewa dekat satu rumah satu tingkat, ramai-ramai dalam tu kerja biasa. Dan diorang ni kadang-kadang terpaksa menerima kekurangan keadaan tempat mereka tinggal, terpaksa bersempit-sempit dalam satu rumah lebih kurang 10 orang. Mana-mana yang pernah duduk bujang mesti rasa perasaan tu, termasuk abang lah, abang pernah rasa. Jadi dia kata waktu tu yang penting adalah nak mencari rezeki yang halal. Cumanya yang menjadi kekurangan dekat dalam rumah tu adalah pada waktu tu dia kata masing-masing pada waktu tu semuanya muda. Jadi pengetahuan agama diorang pada waktu tu memang sangat kurang. Nak kata semayang tu memang banyak kali lah. Tinggal kalau adanya nak semayang pun hari Jumaat je lah. Hari-hari lain lebih banyak tinggal daripada semayang. Dan dia kata duduk sama-sama waktu tu diorang cuba berpuasa. Ada kalanya diorang lepaslah berpuasa hari tu. Tapi bila hari ni puasa, esok dah tak puasa. Jadi dengan kata lain, pengetahuan amalan agama yang ada dekat dalam ni, rumah ni, Lan dengan kawan-kawan dia, abang minta maaf sebelum tu kalau yang abang ceritakan ni pangkat pakcik-pakcik tahu sekarang. Jadi minta maaf sangat-sangat pakcik kalau saya ceritakan ni menyentuh sikit rasa macam kurang ajar sikit Tak, minta maaf untuk pengajaran kita semua Okey, sambung. Minta maaf dulu cerita, takutkan nanti tak sedap pula kan. Okey. Jadi Lan pada waktu tu dia memang dia dengan kawan-kawannya mempunyai pengetahuan agama yang boleh kata kurang lah. Nak jadi satu cerita. Di antara kawan Lan ni ada seorang lelaki yang bernama Ali. Dia nak bertunang dengan makwa dia. Jadi dia kata proses pertunangan tu pun boleh katakan selesai jugalah. Bertunang dengan budak-budak JB jugalah. Yang menjadi masalahnya ialah pihak perempuan pada tahun 1995 pihak perempuan minta hantaran 10,000. Bukan satu jumlah yang kecil bagi Ali yang bekerja sebagai pembantu kedai. Minta 10,000 bukan benda yang kecil. Tapi sebagai seorang lelaki tak nak mengalah. Tak naklah tawar-menawar waktu tu minta kurangkan ke ataupun minta tempoh panjang ke, tak. Tapi setuju je lah apa yang diletakkan oleh pihak perempuan, 10,000. Bila dah macam tu, dah habis majlis pertunangan tu, Ali pun baliklah jumpa dengan Lan dengan kawan-kawan dia. Yang menjadi masalah besar adalah mana nak cari duit tu. Dengan gaji Ali sebagai pembantu kedai memang tak cukup. Jadi diorang ni ramai-ramai 10 orang ni, diorang ni masing-masing lah keluarkan idea macam mana nak dapatkan 10,000 tu, termasuk idea gila iaitu merompak tu. Tapi merompak tu memang tak adalah. Itu idea gila yang memang dah gila, kita tolak tepi dia kata. Jadi antara idea yang paling rapat ialah selain daripada meminjam dengan kawan-kawan yang lain, diorang nak pinjam dengan Along.
Pada waktu tu dia kata Along ada dah dekat kawasan Malaysia ni, dia kata tahun 1995 macam tu. Dah ada dah Along, tapi tak berapa banyak sangat. Cumanya yang menjadi masalah kalau meminjam dengan Along ni adalah kalau kita tak bayar dalam satu tempoh yang ditetapkan, memang jadi masalah pada kita. Dia akan ugut kita, dia akan mencederakan kita, ataupun dia akan buat apa-apa yang buatkan kita rasa terganggu. Jadi disebabkan tu, si Ali ni tak naklah pinjam dengan Along 10,000 ni untuk majlis kahwin ni. Sebabnya dia kata kalau pinjam dengan Along, dia tak takut kalau dia dicederakan, tapi dia takut kalau tunang dia dicederakan ataupun ahli keluarga dia yang dia dicederakan. Jadi idea untuk pinjam dengan Along tu memang tak jadi, tak berkesan. Pada satu malam, tiba-tiba Ali balik daripada kerja, gegas-gegas dia keluar daripada rumah. Waktu tu kawan-kawan dia pelik. Selalunya Ali punya kebiasaan bila balik kerja, dia akan lepak dengan kawan-kawan. Relaxkan diri, tenangkan diri. Lepas tu cari idea nak makan apa, nak makan kat mana, nak masak apa. Itulah selalunya diorang punya aktiviti harian. Tapi pada hari itu, habis saja kerja, sampai di rumah, dia je pembantu kedai kan. Habis je kerja sampai di rumah, salin-salin baju, terus start motor, terus pergi tak ke mana. Benda ni berlanjutan selama seminggu. Lebih kurang macam tu lah. Seminggu, balik kerja bur hilang. Balik kerja bur hilang. Tak tahu ke mana. Bila lebih kurang habis 7 minggu, 7 hari, seminggu tepat, barulah Ali tak buat aktiviti yang balik kerja tiba-tiba hilang tu. Dia tak buat macam tu. Dan masa waktu tu juga, Lan dengan kawan-kawan dia tanya dengan Ali ni, sebenarnya kau ni pergi mana? Balik daripada kerja, hilang. Lepas tu tengah malam baru balik rumah. Kemana kau pergi? Ali cakap macam ni, aku tengah nak kumpul duit kahwin. Kita nak pinjam memang tak dapat. Nak pinjam dengan Along ke nak pinjam dengan bank lagi memang tak lah. Nak pinjam dengan saudara mara, bukannya aku banyak saudara mara yang kaya. Aku jumpa cara macam mana aku nak dapatkan duit dengan cara yang berusaha sendiri, dia kata. Jadi bila Lan dengan kawan-kawan dia rasa seronok juga bila dengar idea dia kata nak dapat duit tu kan. Jadi mana tahu apa yang Ali belajar tu boleh dikongsi-kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Kurang-kurang kawan-kawan yang lain dapatlah ilmunya. Lepas dipaksa-paksa, akhirnya Ali pun bercerita yang sebenarnya dia belajar macam mana nak dapatkan duit melalui membeli nombor ekor. Bila dia kata idea membeli nombor ekor, bukannya ilmu besar sangat. Pergi je lah kedai nombor ekor tu beli. Tapi tak. Ali cakap dia ada belajar satu ilmu macam mana nak dapatkan nombor yang paling tepat yang dapat first prize. Iaitu macam mana nak dapatkan nombor melalui pemujaan kubur. Bila dengar macam tu, diorang ni semua yang dia punya pengetahuan agamanya yang tak berapa nak kukuh sangat, kata Lan pada waktu tu, rasa macam seronok juga. Oh gila memang menarik ni. Mana tahu kalau dapat nombor puja kubur tu, nombor yang baik, teruslah boleh tikam, dapat first prize, dapatlah 100-200 ribu. Mana tahulah kan. Diorang fikir itulah adalah salah satu cara untuk dapatkan duit dengan segera. Walaupun dalam Islam tak dibenarkan. Islam tak boleh tahu tikam nombor. Okay, ini pengetahuan agama selit sikit. Tazkirah ni. Okey, sambung. Jadi Lan kata pada waktu tu dia pun semangat nak belajar juga apa yang Ali belajar dengan tok guru dia. Jadi malam tu dia orang pun kumpul ramai-ramai. Ali kata dia dah dapatkan ilmu ni 7 hari 7 malam duk berguru dengan tok guru ni. Jadi dia boleh sampaikan dengan kawan-kawan dia. Tapi dengan syarat bila masa mereka semua ni nak pergi puja kubur, nak dapatkan nombor, mereka perlu pergi sama-sama. Sebabnya dia kata kubur yang paling ampuh nak dipuja adalah kubur orang Islam yang baru meninggal. Dan kubur tu akan memberikan, orang yang ada dekat dalam kubur tu katanya akan memberikan nombor. Ya Allah ya Rabbi. Seram pula. Yang akan memberikan nombor. Dia kata macam tu. Jadi yang kawan malam ni, malam yang sama, Lan kata ramai-ramai dia ni belajar macam mana mentera, macam mana gayanya, macam mana gerak tangannya, apalah semua dengan Ali. Sebab Ali dah belajar dengan tok guru dia. Jadi tengah-tengah belajar tu, tengah-tengah memang belajar menyebut mentera-mentera tu, tiba-tiba bumbung dia orang macam seolah-olah ada satu benda yang jatuh kuat gila. Dia kata waktu tu semua orang terkejut. Terkejut gila-gila dan dia orang semua berterabur lari sebab dia orang ingatkan bumbung rumah dia orang akan roboh, akan bocor, jatuh. Tapi bila dia orang tengok tak ada apa-apa yang berlaku, masing-masing keluar daripada rumah, tak ada apa yang berlaku. Bumbung dia orang dalam keadaan yang baik-baik aja.
Selepas diorang keluar daripada rumah dan cek keadaan luar rumah, bumbung semua dalam keadaan yang okey, akhirnya Ali cakap mungkin ini adalah salah satu benda yang Tok Guru dia bagi tahu. Hati-hati bila amalkan, bila ajar benda ni pada orang lain sebab akan ada gangguan-gangguan tertentu. Jadi mungkin yang bumbung bergegar tu, bumbung seperti ada benda yang jatuh dekat bumbung tu, adalah salah satu bentuk gangguan yang dimaksudkan oleh Tok Guru dia. Jadi Ali pun ceritalah dengan kawan-kawan dia. Dia ceritakan juga kepada Lan yang sebenarnya ini adalah salah satu bentuk gangguan. Lan kata pada waktu tu kalaulah inilah salah satu bentuk gangguannya, tak payah satu kubur, 10 kubur aku boleh puja, tak ada masalah. Alah setakat bunyi gegar-gegar gitu je, tak ada masalah pun. Jadi diorang pun belajarlah macam mana cara Lan untuk menarik nombor, mendapatkan nombor daripada kubur. Cumanya Lan kata ilmu ni diorang semua tak boleh nak amalkan. Diorang boleh belajar tapi belum masanya diorang boleh amalkan. Sebabnya tetap juga mereka mesti dapat keizinan daripada Tok Guru yang sebenar. Diorang boleh belajar tapi kalau diorang amalkan tak berkesan. Jadi dengan kata lain, kawan-kawan Lan yang lain, Lan dengan kawan-kawan dia kena jumpa dengan Tok Guru Ali, barulah diorang betul-betul dapat ilmu yang sepatutnya. Tapi bunyi gegaran kat bumbung tu, pada malam tu benda jatuh dekat bumbung tu, memang katalah sebenarnya dia waktu tu dah cuak. Dia rasa macam dia tak nak amalkan. Sebab dia takut benda-benda lain akan menyusul. Gangguan-gangguan lain akan menyusul. Tapi bila depan kawan-kawan dia, kata Allah setakat ini bolehlah 10 kubur, aku boleh puja lah, tak ada masalah pun. Pada malam hujung minggu yang sama, diorang berpakat semuanya untuk pergi cari kubur untuk dipuja. Nak pergi cari kubur di sekitar Johor Bahru bahaya. Sebab kubur dekat Johor Bahru terletak dekat tengah-tengah bandar. Jadi diorang ni semua kena cari kubur yang ujung-ujung kampung. Akhirnya salah satu kampung dipilih. Ini melalui kawan-kawan lah. Kawan-kawan tolong nak cari mana kubur yang ujung-ujung kampung. Diorang jumpa kubur dekat salah satu kampung di Batu Pahat. Dia kata kampung tu, dia punya kuburnya terletak di belakang kampung. Kebanyakan kampung kuburnya dekat depan. Maksudnya dekat pintu depan kampung tu kubur. Tapi kampung ni kuburnya terletak dekat belakang. Jadi dia kata dekat belakang tu pula, dengan kata lain, keadaannya sunyi, orang tak lalu. Dan diorang ni 10 orang boleh buat pemujaan dengan jayanya. Nak pula pada waktu tu, dia kata memang cantik. Dia memang dah ditakdirkan cantik. Ada orang baru meninggal, lebih kurang dalam 4-5 hari orang baru meninggal. Jadi bila dengar berita macam tu, Ali, Lan dengan kawan-kawan dia memang berpakat. Ujung minggu memang diorang akan pergi ke kubur tu, diorang akan puja kubur tu. Nak dapatkan nombor kubur orang Islam. Jadi bila hari yang ditetapkan, diorang pun beramai-ramai lah naik motor, berbonceng-bonceng sampailah dekat kampung tu. Bila sampai kat kampung tu, tengah malam, diorang tak nak bagi orang kampung terjaga. Sebab waktu tu malam kan, jadi diorang bila masuk kampung masing-masing, matikan enjin motor dan tolak motor. Gigih kan? Tolak motor daripada mula masuk kampung sampailah ke kawasan kubur di hujung kampung. Pada waktu tu kata Lan memang tak ada lampu jalan. Keadaannya memang gelap kampung tu. Dan kebanyakan rumah walaupun dah ada elektrik, dah ada elektrik pada zaman tu, cumanya banyak pokok-pokok dan suasana ni seram. Tapi disebabkan semangat untuk dapatkan nak jadi jutawan ni, nak jadi jutawan, nak dapat duit banyak ni, tak apa diorang rendah. Sebab diorang bukan datang seorang, diorang datang 10 orang. Jadi dia kata, dan pada masa yang sama, dekat kampung tu tak banyak orang-orang muda. Itu memang bagus. Dia kata, kalau ada anak-anak muda dekat kampung tu bahaya. Anak-anak muda tu mesti perasan ada orang luar masuk. Mau dipukul, dipepuknya kat situ. Tapi diorang dah cari kampung yang mana paling sesuai melalui informasi-informasi yang didapatkan daripada kawan-kawan di sekitar Johor. Kampung ni tak ramai orang muda, ramai orang tua. Orang tua pukul 10 dah tidur, pukul 9 dah tidur. Jadi korang boleh masuk dalam kampung tu, slow-slow matikan enjin motor. Itu yang diorang buat. Dan bila diorang sampai dekat kawasan kubur, memang betul-betul ada salah satu kubur baru ditanam. Orang tu baru je meninggal. Dan keadaan tanah dia masih lagi merah-merah. Serap. Keadaan tanah dia masih lagi merah-merah. Jadi diorang parking motor dan diorang pun ramai-ramai 10 orang ni bergerak ke kubur ni. Diorang duduk mengelilingi kubur ni. Dan diorang mula nyalakan lilin dan mengeluarkan barang-barang pemujaan. Dan
sebelum pemujaan tu dilakukan, Ali bagi tahu apa-apa pun berlaku, selagi tak dapat nombor, selagi itu jangan lari. Tapi yang tetap keimanan dia pada waktu tu Ali seorang. Lan kata pada waktu tu dia dah goyang. Dia tengok kawan-kawan dia lain macam Bob, semua dah goyang. Dia pun dah goyang. Tapi dia demi kawan dia kata demi nak tengok betul ke dapat nombor yang baik, dia orang pun mengelilingi kubur. Pada waktu tu Ali teruskan bacaan mentera, seolah-olah memanggil makhluk ataupun sesuatulah untuk memberikan nombor. Selesai je Ali bacakan mentera berulang-ulang kali. Selepas berulang-ulang kali bacaan, tiba-tiba diorang semua dengar daripada dalam kubur seperti bunyi orang mencakar. Cakar papan. Dalam kubur Islam selalunya ada papan diletakkan. Bunyi seperti papan dicakar. Pada waktu tu Lan kata dia nak lari, tapi dia tengok kawan-kawan dia lain. Kalau kawan-kawan dia lain lari, dia lari. Tapi dia tengok kawan-kawan dia lain seolah-olah macam buat-buat berani, dan dia pun buat-buat berani. Bunyi keruk dalam kubur tu, bunyi benda mencakar-cakar, kerak macam tu. Cakar apa? Cakar kayu yang ada papan yang ada dalam kubur. Dan semakin lama bunyi cakaran tu semakin kuat, seolah-olah macam benda yang ada dalam kubur tu nak keluar. Pada waktu tu, diorang semua dah dalam keadaan yang takut. Lan kata dia dah takut betul. Lebih-lebih lagi keadaan tanah tu dah macam dah bergegar-gegar. Tanah tu dah mula bergerak-gerak. Macam seolah-olah ada benda nak keluar daripada kubur tu. Bunyi cakaran makin kuat, makin kuat. Dan bila cakaran tu makin kuat, Ali makin kuat baca mentera. Dan Ali yakin benda tu yang akan keluar, yang akan bagi nombor. Tiba-tiba, tengah diorang khusyuk, mengumpulkan kekuatan, dengar apa yang cuba nak keluar daripada kubur tu, diorang terima satu pekikan yang kuat daripada dalam kubur tu. Balik! Waktu tu kata Lan, dia dah tak pandang kiri kanan, dia tak ingat pun mana Ali, dia tak ingat lilin letak mana. Dia dengar suara tu betul-betul daripada dalam kubur. Diorang semua berterabur lagi, pergi dekat motor, start enjin motor, terus lari. Waktu tu Lan kata dalam keadaan yang terlalu takut dan dalam keadaan yang sangat pantas, diorang keluar daripada kawasan tu. Dah tak dapat nombor dah. Dah tak dapat nombor dah waktu tu. Jadi diorang semua keluar. Sampailah separuh jalan. Bila separuh jalan, baru diorang sedar Ali tak ada. Sebab diorang naik motor berbonceng-bonceng. Jadi salah satu motor tu membonceng tu, dia tengok Ali tak ada dekat belakang. Berhenti-berhenti, diorang kata, mana Ali, mana Ali? Waktu tu dalam kalang kabut, diorang terpaksa patah balik ke kubur. Dia tengok Ali dah tertongging. Ali dah tertongging seolah-olah macam Ali dipukul macam tu. Seolah terjelepuk, tertongging lah. Jadi diorang pun ambil Ali, letak atas motor, boom, terus pergi klinik, pergi hospital. Waktu dekat hospital baru diorang perasan muka Ali lebam. Macam seolah-olah dilempang. Tak tahulah siapa yang lempang. Tapi yang Lan cakap, benda suara tu datang daripada dalam kubur tu. Suara seorang lelaki, dia kata. Dia kata, cukuplah, dia kata. Inilah pengalaman yang dia tak akan ulang lagi, dia kata. Dan selepas dibawa pergi ke hospital, Ali pun mendapat rawatan pesakit luar. Cumanya, keadaan Ali agak kritikal sebabnya, kata doktor melalui pemeriksaan doktor, dia punya pemikiran dia terganggu sebab dia macam seolah-olah ditampar dan gegaran lah. Dia kata ada gegaran sikit dekat otak. Dan mula-mula pihak hospital dah mula syak budak-budak ni macam pergi bergaduh tau. Tapi yang masing-masing mula-mula dia orang tak nak cerita apa yang dia orang buat, tapi akhirnya tercerita juga sebab doktor tu nak buat laporan polis tau. Sebab dekat hospital tu ada polis kan kat situ, nak beritahu polis, ni budak-budak ni gaduh, agaknya nak buat report lah kan. Tapi lepas dia orang cerita dekat doktor tu, dekat pegawai perubatan tu fahamlah kenapa yang si Ali ni bengkak muka, kena lempang dengan sesuatu dekat kubur. Tu nasib lah dia kata. Jadi diorang pun semua baliklah ke rumah diorang semula. Tapi yang tak bestnya, sejak daripada tu Ali mula sakit-sakit. Dan diorang terpaksa hantar Ali balik ke rumah kampung diorang. Kampung Ali pun dekat Johor juga, dekat Mersing macam tu lah.
Jadi hantar Ali dekat rumah kampung dia dan diorang pun teruslah kehidupan. Tapi nak jadi ceritalah benda yang tak sedap, benda yang tak baik ni kan. Akhirnya Ali meninggal dunia tau. Disebabkan tu. Tak tahulah dia kata disebabkan gegaran otak ke apa ke, tapi sejak daripada dia muka lebam kena lempang tu, Ali meninggal dunia dekat rumah mak ayah dia. Dan peristiwa ni menjadi titik tolak lah kepada peringatan kepada semua. Janganlah bermain dengan alam sebelah. Kita tak tahu kan, diorang mungkin mempunyai kekuatan yang lebih daripada kita sebab diorang dah hidup ribuan tahun. Itu bukan roh, dia kata. Lan kata itu bukan roh sebab Lan sekarang pun dah belajar ilmu agama kan. Lan bukan roh. Lan bukan roh. Itu bukan roh. Tapi dia kata itu adalah makhluk daripada alam sebelah yang datang kepada diorang untuk bagi pengajaran. Tapi ceritanya tak habis dekat sini. Bila dapat tahu yang si Ali ni meninggal, diorang ni semua ramai-ramai lah naik motor pergi ke rumah Ali. Jadi menyaksikanlah dia majlis pengkebumian Ali. Pada waktu tu, di antara kawan-kawan yang ada dalam rumah tu, seorang tak ada. Seorang tak ada, Majid tak ada pada waktu tu. Majid balik kampung. Balik kampung dia lah, balik kampung Majid. Jadi, selain daripada Majid, baik Lan, baik Bob, baik An, semua pergi rumah si Ali, melihat, menyaksikan majlis pengkebumian Ali. Rasa kesal jugalah dengan apa yang berlaku. Habis pengkebumian, diorang semua baliklah rumah ramai-ramai. Waktu tu bila sampai kat rumah, dia lebih kurang pukul 9-10 malam lah. Waktu tu dia kata, dalam keadaan yang sedih, Ali meninggal, kawan baik meninggal. Jadi rasa sedih lah bila balik kat rumah tu. Bila sampai dekat rumah, dia orang tengok lampu menyala. Dia orang pergi daripada rumah tu, dia dah mula seram tau. Dia orang pergi daripada rumah tu menyaksikan pengkebumian Ali adalah pada waktu siang. Jadi pada waktu tu tak ada seorang pun yang menyalakan lampu. Tapi bila dia orang balik ke rumah, lampunya rumah dia orang menyala. Jadi dia orang ingat Majid dah balik. Jadi dia orang pun masuklah dalam rumah. Kunci pun masing-masing ada kunci, dia orang masuk dalam rumah. Panggillah Majid, Jid. Nak beritahulah kan yang Ali dah meninggal. Tiba-tiba tengah dia orang duduk-duduk dekat ruang tamu, salah seorang daripada kawan dia orang ni pergi dapur. Bila sampai kat dapur, tiba-tiba yang kawan dia pergi kat dapur, berterabur lari keluar daripada dapur dan keluar daripada rumah. Buka pintu keluar. Waktu tu yang lain-lain tu rasa macam terkejut. Kenapa pula? Lepas tu kawan dia kat luar rumah, lari, keluar. Lepas tu kawan dia tanya, kenapa? Apa yang tak kena? Jadi Lan pada waktu tu, Lan pun pergilah ke dapur sebab dia nak tengok apa benda ular. Dia orang ingat pada waktu tu binatang berbisa, ular lah mungkin. Bila dia tengok kat dapur, Lan cakap, dia nampak Ali. Ali tengah duduk dekat kawasan dapur, duduk bersila. Lan berterabur sambil cerit. Dia cakap, Ali balik. Bila dengar macam tu, yang lain-lain semua keluar daripada rumah. Time tu juga semua keluar daripada rumah, kunci pintu. Dia orang semua duduk dekat luar rumah. Masing-masing, Sik Baik kata pada waktu tu, masing-masing lagi, masih kunci motor masih ada dalam poket. Jadi dia orang pun keluar daripada rumah, kunci pintu dan dia orang pun teruslah balik. Teruslah naik motor pergi rumah kawan-kawan yang lain. Tidur pergi rumah kawan-kawan yang lain. Tinggalkan rumah terbontang macam tu je. Tak berani dia orang kata. Lan cakap pada waktu tu memang betul-betul nampak. Tapi dia kata bukanlah nampak muka. Nampak belakang. Nampak belakang Ali tu macam Ali tengah duduk bersila. Tapi memang dia tahu tu Ali. Kita kan kalau dah macam tu, hara lah kan. Keluar. Bila keluar, dia orang pergi tidur rumah kawan dia. Tak berani nak balik. Tapi yang bestnya, esoknya, Majid balik rumah. Bila Majid balik rumah, Majid tak tahu yang Ali dah meninggal. Bila Majid balik rumah, dia tengok rumah kosong. Majid pun jalanlah aktiviti macam biasa. Bila tengah malam, lebih kurang pukul 8 malam lah macam tu, tiba-tiba Majid pun nampak Ali dekat dalam Ali balik. Dia nampak Ali balik. Lepas tu dia pun tegurlah Ali. Dia tegur Ali. Dia kata, Ali kenapa dia pelik? Kenapa Ali pada waktu tu banyak diam daripada bercakap. Lepas tu Ali pun teruslah masuk dekat dalam bilik. Jadi Majid pun rasa macam tak ada apa-apa. Majid tak tahu waktu tu yang Ali dah meninggal. Esok paginya, yang Lan dengan kawan-kawan dia ni pun balik ke rumah. Sampai dekat rumah tu, balik rumah. Dengan tujuan untuk ambil barang dan juga nak beritahu Majid. Sebab dia orang jangka Majid dah balik. Pada waktu tu kan tak ada telefon. Dia kata telefon susah dapat. Bila sampai dekat rumah, ada Majid. Bila ada dekat Majid pun tanyalah, korang ni pergi mana? Dah 2 hari aku duduk rumah ni, tak ada orang. Tak ada korang ketah mana-mana. Dia kata, aku dengan Ali je dekat rumah ni. Bila dengar macam tu,
Yang lain-lain muka dia macam muka ayam berak kapur, dia kata. Dah ketakutan. Akhirnya, dia orang tanya, kau jumpa Ali macam mana, Majid? Dia kata, malam tadi, aku tengok Ali pelik pula. Balik rumah macam seorang-seorang. Aku tengok korang tak ada. Lepas tu, tengah-tengah malam, lebih kurang pukul 10, aku tengok tiba-tiba Ali tidur sebelah aku. Aku biar je lah Ali tidur sebelah aku. Lepas tu, bila bangun pagi, aku tengok Ali tak ada. Aku cari dekat bilik, Ali pun tak ada. Lepas tu, aku tengok kat depan, tak ada pun kesan-kesan ada orang keluar. Aku pun pelik jugalah. Dia kata, mungkin Ali pergi ke mana-mana. Tiba-tiba korang balik. Itu ceritanya. Lepas tu Lan beritahu, Majid, aku lupa nak beritahu. Sebenarnya masa kau balik kampung, Ali meninggal. Bila dengar Ali meninggal, Majid punya muka berubah. Majid kata macam, kau jangan bohong lah. Dia kata, aku tidur dengan Ali malam tadi. Ali tak nampak pun macam hantu. Ali memang orang. Kau jangan main-main, dia kata. Jadi kawan-kawan yang lain cuba meyakinkan Majid dan Ali dah meninggal. Bila dengar macam tu, diorang buat keputusan malam tu diorang tak tidur dekat rumah tu, diorang pergi keluar tidur dekat rumah kawan-kawan yang lain. Tapi diorang tinggalkan rumah tu dalam keadaan yang baik, kunci elok-elok, tutup semua lampu. Tak tahulah, diorang tak faham kenapa Ali balik dan diorang pun tidur rumah kawan. Sewaktu mereka semua tidur rumah kawan, ada satu peristiwa yang tak dapat nak dijelaskan dengan kata-kata, kata Lan. Sewaktu diorang tidur tu, malam tu, semua daripada ahli rumah tu, yang 9 orang ni, mimpi didatangi oleh Ali. Dalam keadaan yang sangat sedih. Mukanya sugul, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan seolah-olah minta pertolongan. Waktu tu, bila terbangun daripada tidur, dah lebih kurang pukul 6 pagi, semua orang pun mendapat mimpi yang sama. Bila bercerita satu sama lain, mereka sama-sama sama ada takut atau sedih. Kenapa diorang diberikan mimpi yang sama? Jadi, diorang bercadang untuk buat sesuatu. Adakan bacaan Yasin ke, jumpa dengan ustaz ke, apa-apa je lah. Jadi pada hari itu, diorang semua balik ke rumah mereka. Rumah sewa mereka. Bila sampai dekat rumah sewa mereka, Lan kata dia punya terkejut bila buka je pintu. Keadaan dalam rumah tu ada kesan-kesan tanah. Tak tahu tanah apa. Tak nak cakap lah kalau tanah tu sebenarnya tanah daripada kubur. Tak nak cakap. Tapi ada kesan-kesan tanah dan diorang tak tahu tanah tu daripada mana. Seolah-olah macam ada orang yang baru balik berkebun dan masuk dekat dalam rumah diorang dan sebar-sebarkan tanah tu di sekitar rumah. Diorang tak tahu tu tanah apa. Cuma ada juga diorang agak jangan-jangan betul-betul Ali balik. Dan sewaktu diorang bersihkan rumah tu, pada hari yang sama, diorang terjumpa beberapa tali berwarna putih. Mula-mula diorang tak perasan. Kata Lan memang dia tak perasan. Dia ingat itu adalah tali biasa. Tapi bila lepas diamati betul-betul, mungkin tali tu adalah tali pengikat. Abang malah nak cakap dah pukul 12.40 sekarang. Abang malah nak cakap tali apa. Tapi nanti korang faham-faham lah tali apa yang abang maksudkan. Tak sedap kan cerita waktu ni. Jadi, diorang jumpa tanah dan diorang jumpa tali. Ada lebih kurang 4-5 tali. 3-4 tali, salah. 3-4 tali diorang jumpa. Mana datangnya? Tak ada siapa pun yang ambil tali tu daripada Majlis Pengkebumian Ali. Tak ada siapa yang ambil tanah. Rumah tu memang berkunci. Kawan-kawan semua tidur dekat rumah orang lain. Dan diorang tahu rumah diorang tak ada siapa boleh masuk. Tapi, ada kesan tanah. Waktu diorang jumpa Majid tu, tak ada pun kesan tanah. Tapi bila diorang balik ke rumah tu, balik ada kesan tanah dan juga ada beberapa tali putih. Tali panjang lah. Diorang pun tak boleh nak masuk akal, dia kata. Seolah-olah macam ada orang nak dengki diorang. Yang sengaja letakkan tanah dan tali untuk memfitnah Ali. Tapi siapa yang masuk dalam rumah? Sedangkan kunci diorang pegang. Jadi diorang buat keputusan, hari yang sama, diorang panggil imam setempat. Imam tempat tu. Imam tu pun, bila diceritakan semuanya, imam tu pun memang boleh bagi bantuan. Malam tu, imam tu buat bacaan Yasin, baca solat hajat, bantu Lan dan kawan-kawan dia pagar rumah malam tu. Pagar rumah dan ajar budak-budak rumah tu zikir-zikir tertentu. Termasuk dengan Lan. Lan dapat ilmu zikir pada waktu tu. Salah satunya zikir pada waktu tu.
Dan diorang dinasihatkan untuk solat. Diorang bukan tak tahu solat, diorang tahu tapi jarang-jarang buat. Tapi disebabkan titik peristiwa ni, dan kata mula-mula diorang pun mengamalkan zikir setiap hari. Balik daripada kerja, duduk rumah yang sama, zikir. Dan bila dah lama-lama zikir, lama-lama solat, dah anggap benda tu macam satu kebiasaan. Dah jadi macam biasa. Mula-mula buat sebab takut ahli balik. Tapi bila dah lama-lama, dia orang kata mungkin ada hikmah sebaliknya. Hikmah untuk diorang beribadah. Jadi dia kata walaupun yang datang tu adalah diorang tak tahu apa, yang datang tu diorang ingat nampak macam ahli kan, tapi diorang tak tahu mungkin jin ke ataupun korin ahli kan. Dan mana datangnya tanah dan juga kain putih yang panjangnya macam ni tu, diorang tak tahu. Dan diorang pun bakar kain tu, tali tu, diorang bakar, diorang tak simpan. Diorang takut, diorang kata. Tapi sejak daripada tu, diorang semua rajin semayang, rajin berzikir. Gigih dia kata masing-masing boleh tasbih. Duduk-duduk zikir. Mulanya sebab takutkan ahli, lama-lama sebab dah jadi kebiasaan. Jadi cerita ni disampaikan oleh Abang Lan kepada abang untuk jadikan iktibar. Cumanya ada beberapa peristiwa yang abang tutupkan, abang tak ceritakan untuk menjaga sensitiviti keluarga. Sebab diorang ni semua masih ada keluarga. Kalau di antara abang-abang Lan punya kawan yang dengar cerita abang pada hari ini, bolehlah komen-komen kat bawah. Jadikan, dan nanti dia ingat ada yang kata abang ni kaki DVD pula kan. Duk berangan cerita yang bukan-bukan. Tak, ini adalah kisah yang benar dihantarkan kepada abang. Jadi minta Abang Lan dan juga abang-abang yang lain, bila dengar cerita ni, komenlah kat bawah. Mengiyakan cerita ni supaya tak terjadi salah faham. Dah lama sebenarnya abang tak cerita panjang tanpa stop. Tapi satu jalan cerita. Cumanya, bila panjang sangat, kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang abang terlupa. Dan abang terpaksa diam sekejap, lepas tu baru ingat balik. Sebab ini adalah satu pengalaman yang bagus. Dan boleh dijadikan iktibar. Jadi abang tak naklah kalau sampaikan cerita tu tersalah-salah. Tapi Alhamdulillah, abang berjaya sampaikan sehingga akhirnya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lala dan perapan sate abang. Terima kasih, abang banyak kali dapat komen. Bang, terima kasih bang jual benda-benda yang bagus untuk dibeli. Terima kasih sangat-sangat sebenarnya. Dan terima kasih juga pada yang menghantarkan cerita Abang Lan. Dan terima kasih pada semua yang menonton cerita abang sepanjang tahun 2022-2021. Terima kasih sangat-sangat. Abang dah setahun lebih menjadi penyampai kisah-kisah seram. InsyaAllah abang akan terus bersemangat selagi abang dapat cerita untuk abang sampaikan kepada semua, menjadi iktibar dan pengajaran semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.